Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Selangor, yang mana Kedah menang 3-1 pada perlawanan ni hasil jaringan dari Ronak Ngah, Mak Vales dan juga Fayyad Zulkifli. Gol pasukan Selangor dijaringkan oleh Alison Keyon. Pada perlawanan ni, kalau kita lihat kepada pasukan Kedah, mereka lebih klinikal dalam memanfaatkan set pieces yang mereka dapatkan. Dan kalau kita lihat, ketiga-tiga gol Kedah adalah berpunca daripada sepakan percuma. Jadi, memang Kedah pada perlawanan ni, daripada segi open game ataupun daripada segi position, boleh dikatakan Kedah tak banyak membuat gerakan-gerakan secara open. Tetapi, gol-gol yang dijaringkan adalah daripada set pieces yang berjaya dimanfaatkan. Manakala untuk pasukan Selangor pula, boleh dikatakan mereka bermain dengan ball position yang agak bagus dan mereka bagus untuk buka game sama ada dengan long ball ataupun attack di bahagian wide area, terutamanya di bahagian kanan mereka menggunakan Han Taun dan juga Quentin Chang. Tetapi mereka gagal untuk lebih klinikal ataupun lebih gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Apabila percubaan yang mereka lakukan kebanyakannya berjaya ditepis oleh Syahril ataupun boleh dikatakan tidak on target. Tetapi daripada segi chances, boleh dikatakan Selangor sebenarnya banyak peluang yang boleh dimanfaatkan. Jadi boleh dikatakan perbezaan kedua-dua pasukan ni daripada segi klinikal, mereka lebih bagus untuk Kedah daripada segi menyudahkan peluang-peluang yang ada dan memanfaatkan set pieces yang mereka dapatkan. Dan untuk Selangor juga, kalau kita lihat pada perlawanan ni, mereka menurunkan hampir ke semua pemain-pemain muda dalam skuad utama mereka, yang mana pemain-pemain muda ni kebanyakannya beraksi daripada skuad Malaysia bawah 23 lah, daripada Syahir Bashar, Haris Haikal, Zikri Khalili dan sebagainya. Import yang muda, Alex dan juga Han Taun dan sebagainya. Richard pun muda, so benda tu agak memberi import kepada gameplay pasukan Selangor lah, sebab mereka memang dipenuhi dengan pemain muda. So memang tak hairan sebenarnya sekiranya mereka struggle dalam perlawanan tersebut. Syarul Nazim pun baru berusia 23. Dan kalau kita lihat dalam game ni, selepas Selangor kehilangan Richard, mereka kehilangan seorang defense yang boleh dikatakan mempunyai kelebihan daripada segi fizikal untuk mengawal Ronak Ngah dan dalam situasi set pieces. Tetapi selepas kehilangan Richard, mereka dah tak ada seorang player yang lebih tinggi ataupun fizikal yang lebih besar untuk marking pemain-pemain import Kedah seperti Ronak Ngah ataupun Mak Vales dalam situation dead ball. So benda tu memberikan advantage lah untuk pasukan Kedah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dulu. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka daripada pasukan Kedah adalah bagaimana mereka memanfaatkan situasi set pieces lah, apabila mereka mendapatkan sepakan percuma ataupun mereka berjaya mendapatkan corner kick. Yang mana kita boleh tengok pada perlawanan ni, Kedah apabila 3 gol yang dijaringkan tu adalah berpunca daripada segi set pieces. Ini bermaksud mereka berjaya untuk memanfaatkan kelebihan daripada mereka punya free kick taker, yang mana mereka ada Mardi ataupun Syazwan Zainon ataupun Khairul Azrin yang mampu untuk menghantar bola dengan tepat ke dalam kotak penalti, dan mereka ada target man yang boleh dijadikan pemain dalam kotak penalti untuk menerima hantaran-hantaran tersebut dalam memanfaatkan set pieces. Sebab apa? Sebab pemain-pemain ni ada fizikal dan juga ketinggian yang boleh digunakan pakai ketika situasi bola mati, seperti Mak Vales dan juga Ronak Ngah. Kita boleh tengok gol pertama bagaimana Mardi membuat hantaran tepat dan Ronak Ngah berada di posisi yang tepat untuk menampan bola itu masuk. Dan gol yang kedua bagaimana Kedah menggunakan Ronak Ngah daripada segi fizikal, dia berjaya challenge ball dan keeper Samson Mobile keluar, gagal untuk dapatkan bola tersebut. Mak Vales yang berada di belakang dengan ketinggian beliau berjaya dapatkan untuk jaringkan gol yang kedua. Dan gol yang ketiga daripada segi set pieces juga, apabila kelebihan yang ada pada Khairul Azrin daripada segi hantaran bola jauh, dan dia berjaya untuk passing hantaran jauh kepada Mardi, dan Mardi lebih tenang untuk menunggu larian daripada Fayyad dan passing kepada backheel kepada Fayyad untuk skor. So daripada segi situation set pieces tu, Kedah berjaya manfaatkan 3 dengan menjaringkan ketiga-tiga gol tersebut. Dan dalam situasi corner kick pun kita boleh tengok Kedah sebenarnya mempunyai peluang yang bagus apabila ada beberapa header ataupun heading tandukan
serangan yang dilakukan ke arah gol pasukan Selangor, tetapi agak tersasar. Tetapi itu bermaksud Kedah mampu untuk mencari orang yang pandai untuk mengambil corner dan untuk mencari target man dalam kotak penalti dengan baik sekiranya dapat corner. Cumanya daripada segi accuracy dan juga power untuk masuk ke dalam gawang tu masih lagi kurang lah. Tetapi bagaimana mereka berjaya untuk link up daripada segi set pieces, itu adalah sesuatu benda yang memang Kedah improve, dan Kedah boleh menjaringkan gol melalui situasi-situasi tersebut. Daripada segi kelebihan fizikal dan juga mereka ada free kick ataupun corner kick specialist yang boleh cross dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita bercakap tentang pasukan Kedah ni, kita boleh puji juga tentang defense department, terutamanya gandingan Mak Vales dan juga Akmal Zahir. Tetapi yang paling saya suka tentang Akmal Zahir lah untuk game ni, yang mana kita boleh lihat apabila Kedah dapat goal kick, ketika goal kick situation, Kedah selalunya akan bermulakan dengan build up daripada bawah, iaitu Syaril Syahri dia takkan buat bola tinggi, kecuali dia tangkap bola ataupun sebagainya, barulah dia akan buat hantaran-hantaran jauh. Tetapi dalam situation goal kick, maka Kedah akan memulakan build up daripada bawah. So kita boleh tengok gandingan Mak Vales dan juga Akmal Zahir ni, mereka boleh dikatakan sebagai ball carrier ataupun ball playing defender apabila mereka ada kelebihan daripada segi berani untuk memulakan build up daripada bawah. Dan kedua-dua player ni sebenarnya mempunyai kelebihan yang sama apabila mereka punya long passing tu memang sangat-sangat padu lah, yang mana kita boleh tengok banyak passing accuracy yang bermula daripada bahagian bawah kepada bahagian hadapan, kebanyakannya tepat, sama ada kepada Mardi, kepada Awang waktu first half, dan Fayyad ketika second half kepada Ronek Ngah. Cumanya apabila bola sampai kat bahagian hadapan tu yang menjadi masalah kepada Kedah dalam mengawal dan juga dalam menggerakkan serangan untuk menjadi lebih efektif. Tetapi build up dengan hantaran jauh daripada bawah tu boleh dikatakan dah berjaya dan boleh diimprove lah hasil daripada Akmal Zahir dan juga Mak Vales. Dan untuk perlawanan ni juga, untuk back four pasukan Kedah, kita boleh bagi pujian kepada Akmal Zahir, yang mana bagi saya untuk game ni Akmal Zahir memang bertindak dengan sangat cemerlang. Daripada segi man marking beliau bagus, daripada segi cover up dia punya space, dia tak bagi banyak ruang kepada Helison Keyon pun dia bagus, dan bagaimana dia membaca game pun sangat bagus lah. So daripada segi defending shape memang boleh dikatakan Kedah agak bagus pada perlawanan semalam dalam menghalang gerakan ataupun pergerakan serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor. Dan Akmal Zahir juga banyak block passing link ataupun ruang-ruang passing yang cuba diguna pakai oleh pemain-pemain Selangor. So dia banyak intercept bola di kawasan sebelum masuk ke dalam D-box. So benda tu sangat-sangat positif lah. Manakala untuk Arif Farhan untuk game ni, boleh saya katakan beliau bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian kanan. Apabila bahagian kanan Kedah ni boleh dikatakan sukar untuk ditembusi lah. Tetapi dalam masuk second half, dalam 50 ke 60 minit tu, kita nampak belah kanan Kedah asyik kena attack lah, sebab Hakim Hassan baru masuk daripada Selangor. Dan benda tu dapat dikenal pasti oleh Coach Aidil, dan dia buat pertukaran cepat dengan bawa masuk Kamel untuk memberi orang kata apa, cover up balik di bahagian kanan, sebab Arif Farhan waktu tu asyik dia kena attack ya. Tetapi overall performance Arif Farhan memang sangat bagus. Manakala untuk Azmi Aris, walaupun tempat dia di belah kiri banyak expose, tetapi bagi saya dia berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik daripada segi blocking, daripada segi overlap, dia banyak membantu Mardi dan sebagainya. So bagi saya Azmi Aris memang tempat dia selalu expose, sebab kadang-kadang dia naik sampai middle half, kadang-kadang dia naik sampai dekat attacking third pasukan Kedah untuk buat overlap dan sebagainya. Memang tempat dia selalu expose lah sikit. Cumanya ada cover up daripada Mak Vales ataupun Akmal Zahir ataupun Deci yang boleh cover up tempat dia. Benda tu tak perlu nak dirisaukan sangat lah kalau kena counter. Jadi itu untuk back four pasukan Kedah. Dan walaupun mereka ada buat simple mistake dan sebagainya, tetapi mereka boleh, saya mengharapkan mereka ada improvement lah lepas ni. Sebab lepas ni mereka akan lawan PJ City. So lepas lawan PJ City, mereka akan lawan JDT pula. So benda tu saya mengharapkan back four Kedah akan jadi lebih fokus dan lebih bagus daripada segi bertahan lah. Walaupun semalam kena counter banyak kan, walau ada ruang banyak, terutamanya di bahagian tengah dan juga bahagian kiri. Benda tu yang kita nak tengok. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, pada game ni apa yang boleh saya puji bahagian tengah lah, iaitu gandingan Deci Marcel dan juga Sarawak. Untuk game ni boleh dikatakan Deci Marcel dan juga Sarawak berjaya mengemudi bahagian tengah Kedah dengan sangat baik, serta dibantu oleh Syazwan Zainon yang sering untuk drop ke bawah. So apabila Deci Marcel dan juga Sarawak ni, boleh saya katakan kelebihan yang ada pada Sarawak adalah daripada segi ketenangan dan juga daripada segi passing, yang mana dia boleh untuk create game di bahagian tengah dengan sangat tenang. So hantaran-hantaran jauh dia memang on point, dan dia juga agak bagus daripada segi shot build up. So benda tu agak
agak memberi orang kata apa, bantuan di bahagian tengah untuk Kedah start the build up. Tetapi bukan tentang Sarawak yang saya nak puji, sebab Sarawak ni dia more effective in attacking lah. Kalau daripada segi defending, Sarawak ni agak kurang. Tetapi benda tu tak menjadi masalah untuk pasukan Kedah apabila Kedah ada Deci Marcel. Semalam boleh saya katakan Deci Marcel bermain dengan sangat cemerlang di bahagian tengah apabila beliau banyak untuk cover ataupun untuk membantu bahagian pertahanan, tolong bahagian tengah kan, orang kata apa, memberi gangguan kepada bahagian tengah pasukan Selangor yang diketuai oleh Mukairi dan juga Berindenggan. So dia banyak melakukan interception, dia banyak melakukan blocking dan sebagainya. Cumanya daripada segi pressing, Kedah tidak melakukan pressing lah ke atas pasukan Selangor. Kedah lebih suka untuk menunggu dan mereka lebih suka untuk block kalau pasukan Selangor cuba untuk menyerang. Mereka lebih suka untuk cover, untuk bergerak ke belakang, untuk membentuk low block daripada untuk melakukan tekanan. Sebab apa? Sebab mereka tahu Selangor punya attacking akan cuba untuk penetrate melalui wide area ataupun melalui hantaran-hantaran through passing dan sebagainya. So kalau mereka cuba untuk keluar daripada zona marking ataupun keluar untuk melakukan pressing, maka kelebihan kepada Selangor untuk melakukan hantaran-hantaran long ball ataupun ke belakang akan menjadi lebih mudah. So boleh dikatakan memang defend dan juga barisan tengah Kedah ni lebih suka untuk bermain dengan semi block sebelum mereka follow up untuk menjadi low block untuk memastikan yang attacking style pasukan Selangor tidak menjadi. Jadi itu yang saya suka untuk Kedah lah. Dan yang seterusnya saya suka untuk Kedah adalah pertukaran yang dilakukan lah, iaitu yang pertama tentang Fayyad Zulkifli. Apabila Fayyad Zulkifli masuk dalam game ni, boleh saya katakan beliau telah mengubah sedikit typical serangan pasukan Kedah apabila dia banyak memberi orang kata apa, kucar kacir lah di bahagian pertahanan Selangor dengan kelajuan yang dia ada, dan dia berjaya menjaringkan 1 gol. So saya rasa sepatutnya dia kena call out dengan Kipanggun berbanding daripada Sumareh. Tetapi nak buat macam mana, Fayyad Zulkifli tak dilihat oleh skuad kebangsaan Malaysia sebab season ni dia memang skor banyak dah kan sebagai super sub dan sebagainya. So saya rasa dia deserve untuk main dengan Malaysia, dan daripada segi skill, pace, semua dia ada. Gol pun dia boleh score. So benda tu agak positif untuk Fayyad. Bila masuk Fayyad, benda tu saya nampak memang Fayyad antara player yang bagus lah. Dan kemasukan Khairul Azrin di bahagian tengah, yang mana kemasukan Khairul Azrin di bahagian tengah ni sebenarnya dia telah memberi satu dimensi yang baru, dan boleh dikatakan Khairul Azrin adalah player yang lebih suit dengan tactical idea Syahril dengan long ball. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kelebihan yang ada pada Khairul Azrin ni, dia mempunyai kelebihan daripada long ball ataupun hantaran-hantaran jauh yang tepat. Kalau kita lihat semalam, gol yang ketiga adalah bermula daripada set pieces beliau, yang mana beliau buat long ball kepada Mardi. Dan sebelum itu juga beliau telah buka satu hantaran jauh kepada Mardi, yang mana Mardi waktu tu solo, tetapi dia punya percubaan terkena tiang. So bagi saya kemasukan Khairul Azrin dalam pergerakan pasukan Kedah yang lebih kepada long ball ni boleh dikatakan memberi impak yang positif sekiranya beliau diturunkan lebih awal, sebab beliau punya passing accuracy, long passing tu memang bagus kan. Jadi untuk Kedah yang suka nak main long ball ni, mereka memerlukan typical player macam Khairul Azrin yang boleh hantar bola ke hadapan dengan tepat dan berjaya untuk mencari player-player ataupun meletakkan bola di belakang pertahanan dengan lebih baik. So Khairul Azrin tu dia bagi impak positif walaupun tak main lama, tetapi impak yang diberikan dalam perjalanan taktikal Kedah untuk long ball itu adalah satu perkara yang yang orang kata apa, memuaskan lah untuk dilihat. Dan secara overallnya bagi saya semalam Kedah bermain daripada segi defending bagus, cumanya daripada segi attacking lah, daripada segi attacking, daripada segi pressing mereka masih lagi boleh diperbaiki lah, terutamanya di bahagian attacking third, antaranya Ronald Ngah, yang mana kita tahu Ronald Ngah ni sentiasa dijadikan target man untuk pasukan Kedah. Apabila Kedah dapat bola mesti nak cari Ronald Ngah, tetapi apa yang menjadi penyesalannya apabila Ronald Ngah dapat bola, dia senang hilang bola walaupun dia ada kelebihan daripada segi fizikal dan sebagainya, tetapi dia mudah dipatahkan oleh Zikri, mudah dipatahkan oleh Syahrul Nazim dan sebagainya. So kelebihan yang ada pada beliau tu tidak diguna pakai. So benda tu agak mengecewakan lah untuk pasukan Kedah. Dan untuk Mardi, bagi saya memang dia excellent player, dia player yang bagus, sangat-sangat bagus daripada segi skillful, daripada segi dribbling, ball control dan sebagainya. Tetapi kalau boleh dia kena kurangkan sedikit sikap tamak dia lah, sebab banyak gerakan-gerakan yang dilakukan kalau dia boleh cut back ataupun crossing ataupun pass ke dalam kotak penalti boleh menjaringkan gol, tetapi akibat lama sangat dia hold ball, maka
maka boleh dikatakan Kedah agak mensia-siakan peluang yang dia dapatkan. So Mardi dia player yang sangat bagus, cuma dia kena belajar untuk bagaimana nak link up play dengan bahagian serangan dengan lebih baik lah. Jadi benda itulah kekurangan untuk pasukan Kedah sikit. Dan untuk defend department, macam saya cakap, kena perbaiki sikit. Jadi Syarif Sahari pun saya boleh puji lah. Lah kali Syarif Sahari goalkeeper bagus kan, cumanya kalau boleh jangan buat time wasting lah. Semalam dah kena kad kuning, kalau tak boleh kena kad merah kan. So benda tu takut merugikan pasukan. Jadi overall untuk Kedah okey lah, not bad lah semalam main. Dan untuk pasukan Selangor pula, untuk pasukan Selangor macam saya cakap, mereka menurunkan skuad yang agak mudah, yang boleh dikatakan daripada import sampailah ke keseluruhan pasukan. Mereka bermain boleh dikatakan dengan skuad yang terlalu average young player. Purata mereka adalah purata yang menunjukkan pemain-pemain muda. Jadi memang kalau kita nak kata nak buat something ni, boleh dikatakan macam Selangor semalam, dia diturunkan untuk skuad bawah 23, tetapi ada tambahan player seorang dua di bahagian hadapan sebagai senior. So benda tu sedikit memberi import yang negatif lah. Memang nampak lah struggle, sebab player-player muda ni mereka baru nak dapatkan minit permainan dan mereka baru nak dapatkan exposure dalam liga yang kompetitif ni. Lawan pula dengan pasukan yang boleh dikatakan kuat dalam pasukan Malaysia, iaitu Kedah. So benda tu memang susah sikit lah. Tapi daripada segi gameplay, antara benda yang saya boleh puji, ball position pasukan Selangor di bahagian tengah gandingan Mukairi Ajmal memang sangat cemerlang lah. Bagi saya Mukairi Ajmal antara nadi dan juga penggerak utama di bahagian tengah untuk pasukan Selangor. Banyak menggerakkan gerakan yang berbahaya di bahagian tengah, sangat-sangat tenang, sangat-sangat kompos. Bagi saya beliau antara player muda midfield yang boleh dikatakan kalau makan masa dalam ke 3-4 tahun, dia akan jadi antara player yang lagi cemerlang lah untuk pasukan Selangor. Ataupun kalau dia pindah pun, dia akan jadi player yang lebih matang. Berdasarkan prestasi beliau sekarang, memang nampak lah yang kualiti tu ada pada beliau. Memang Mukairi antara one of the best player dekat midfield semalam. Ada beberapa percubaan yang dia dapatkan, lebih daripada 2 kalau tak silap saya, tetapi gagal dimanfaatkan. Sebelum ni pun dia skor lawan Sabah dengan gol curl. Semalam dia cuba buat tapi terkena tiang, sayang lah. Untuk player import macam Hen Taun, bagi saya dia antara work rate ataupun player yang rajin atas padang, berjaya dapatkan bola, berjaya involve dengan gerakan bersama Quentin di bahagian kanan, berjaya menguncang ngacirkan bahagian kiri pasukan Kedah. Cumanya sayang daripada segi mereka punya finishing agak kurang. So boleh saya katakan Selangor kena perbaiki dan perbanyakkan finishing drill lah untuk memantapkan mereka punya penyudah lagi kan pada perlawanan semalam. Dan yang paling penting, Hen Taun assist 1 kepada Helisin Koyan apabila beliau tidak berputus asa untuk dapatkan bola, untuk merebut bola daripada Mark Valles tu. Kalau lihat pada fizikal, memang Mark Valles boleh menang bola tersebut kan, tapi Hen Taun masuk ambil, lepas tu buat cutback kepada Helisin Koyan macam tu je. So daripada overall performance memang bagus lah untuk mereka punya attacking dan juga middle third untuk pasukan Selangor. Untuk defend, bagi saya boleh puji lah gandingan Syarul Nazim dan juga Haris Saikal. Untuk overall 90 minutes, 2 gol daripada set pieces dan 1 gol daripada 3 gol daripada segi set pieces kan. Tetapi boleh saya katakan mereka kekurangan daripada segi fizikal, satu tu of course lah kan. Yang kedua daripada segi ketinggian tu termasukkan fizikal lah. Tetapi mereka sebenarnya defend Selangor ni, mereka muda. Jadi mereka boleh dikatakan miscommunication banyak lah. Yang mana boleh dikatakan dalam situasi set pieces, mereka tak bersuara, mereka tak tahu siapa yang nak keluar nak challenge ball, siapa yang nak cuba untuk challenge the first ball, second ball dan sebagainya, menyebabkan mereka dihukum. Jadi benda tu agak merugikan lah untuk pasukan Selangor. Tetapi boleh saya puji lah, walaupun muda macam pemain seperti Haris Saikal, Syarul Nazim, mereka berjaya untuk mematahkan Ronak Ngah dan tak memberi ruang kepada Ronak Ngah untuk bergerak. So benda tu bagus. Dan yang paling bagus bagi saya semalam tentang Zikri Khalili. Zikri menunjukkan performance yang cemerlang lah untuk left back pasukan Selangor. So benda tu memang positif lah untuk Selangor. Kalau skuad ni boleh saya katakan dalam pembinaan, kalau mereka bagi kepercayaan dalam 3 tahun akan datang, mereka ni akan jadi lebih matang dan mereka barulah boleh fight untuk jadi pasukan yang hebat lah, ataupun jadi tim yang komplit. Sebab player ni muda sangat. So benda tu agak mengecewakan lah. Kenapa nak letak player muda dalam saingan Liga Super? Tak salah, tetapi kalau anda target untuk main dekat Asia, kena buat macam anda nak main kat Asia lah, bukan macam anda nak rebuild balik tim. And untuk tengah, Alex memang bagi saya holding midfielder, dia muda lagi 19-20, tetapi permainan dia agak matang, dia boleh control ball dengan sangat bagus, tenang dia kat tengah. Main kat holding tu bukannya senang, nak defend, nak attack. So dia bagus gila Alex tu kat tengah. So sebenarnya player Selangor sebenarnya semalam dah bagus, tetapi daripada segi create chances dah banyak, cumanya finishing tak ada. Dan
dalam masa yang sama mereka membuat kesilapan di bahagian defense ketika situasi set pieces ataupun bola mati menyebabkan mereka dihukum. Dan yang gol ketiga tu boleh saya katakan sebenarnya itu dalam situasi Selangor tengah menyerang. Jadi apabila mereka tengah menyerang high line dan sebagainya, so tiba-tiba dapat free kick kat Kedah pun attack lah all out waktu tu untuk last attack. So memang dihukum lah memang pemain-pemain Selangor terpaksa terima hakikat kalah 3-1. Jadi itu je untuk ulasan kali ni. Assalamualaikum.